Okey. Assalamualaikum. Okey, untuk kelas malam ni kita akan masuk bab 4 sebab bab 3 saya akan skip dulu. So kita terus masuk bab 4, operasi set. Okey, dalam operasi set kita ada 3 subtopik penting iaitu persilangan set, kesatuan set dan gabungan operasi set. Okey. Set ni awak dah belajar sikit masa form 2 kan? Okay, so first kita tengok dulu yang pertama, persilangan set. Okay, kalau kita tengok sini, persilangan set ni simbol dia ialah bentuk macam N ni. So simbol dia, awak ingatlah persilangan N. So bentuk N, macam huruf N. Okey, persilangan set wujud apabila terdapat lebih daripada satu set. Persilangan set P dan set Q ditulis menggunakan simbol N. Okey, P bersilang Q ialah set yang mengandungi unsur-unsur sepunya bagi kedua-dua set P dan set Q. Okey, so persilangan ni dia ada dua set yang mengandungi unsur sepunya. Set tu, ingat lagi tak set tu apa? Set tu ialah kumpulan unsur-unsur. Okey, so kita tengok contoh ni. Rancangan minda 1. Jadual di bawah menunjukkan sekumpulan murid yang suka makan buah-buahan tempatan. Okey, Nabil suka makan durian. Hani suka makan durian. Navin suka makan rambutan. Okey, semua itulah kan. So berdasarkan jadual di atas, tulis nama murid yang menggunakan tata tanda set. Okey, tata tanda set tu yang ni. Yang ni lah yang bentuk curly bracket ni. So set A, murid yang suka makan durian. So siapa yang suka makan durian? Kita senaraikan unsur-unsur dia. So set A kita ada Nabil, Hani, Yankit, Meyi, okey. Rash pun suka makan durian juga. Kemudian kita ada Afiq, Mina, Benjamin dan Jenny. Okey. Itu yang suka makan durian, set A. Set B pula, murid yang suka makan rambutan. So, siapa yang suka makan rambutan? Kita isikan Navin. Navin. Raj suka durian dan rambutan. Raj. Afiq. Amirul. Benjamin dan Khairi. Okey. Kita tengok A bersilang dengan B. Set A bersilang dengan B iaitu A tadi maksudnya murid yang suka makan durian dan rambutan. Okey, so kita tengok siapa yang yang suka durian dan rambutan. Iaitu yang pertama Raj, durian dan rambutan. Afiq. Ni Benjamin. So ada 3. So senaraikan. Jadi A bersilang C adalah Raj, Afiq dan Benjamin. So bersilang ni maksudnya yang set yang mengandungi unsur sepunya, unsur yang sama. Okey, itu persilangan lah. Okey, tengok yang kedua. Lengkapkan jadual di bawah dengan nama murid yang suka makan durian sahaja, rambutan sahaja dan kedua-dua buah durian dan rambutan. Okey, yang suka makan durian sahaja, kita tengoklah kat sini balik kan. Nabil,
Hani, Yankit, Meyi, Mina, Jenny. Okay, Jenny. So ada 2, 4, 6. Ada 6 orang. Betul tak? Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, yang suka rambutan sahaja. Rambutan sahaja. Nevin, Amirul, maksudnya dia tak ada persilangan dengan set lain. Dengan Khairi. So ada 3. Nevin, Amirul, Khairi. Okay. Yang suka buah durian dan rambutan. Ni tadi kita durian dan rambutan, yang ni lah A bersilang B. Rush, Afiq, Benjamin. Okay. Okay. Persilangan set ni kita juga boleh wakilkan dalam bentuk gambar rajah Venn. Okay. So cara dia, kita ada 2 set. So awak kena lukislah 2 set. Set A dengan set B. Okay, set A mewakili murid yang suka makan durian sahaja. So awak senaraikan ni semua ni dalam kotak ni lah. Isikan semua. Bila nak isi unsur dalam set, jangan lupa mesti ada titik ni. Titik ni kena ada. Okay. Set A dengan B dia ada persilangan. So bila ada persilangan, awak kena lukis ada kawasan ni lah, persilangan ni. Maksudnya ada yang suka durian dan rambutan. Iaitu Rush, Afiq, Benjamin. So senaraikan dulu kat dalam. Okay, yang suka rambutan sahaja ni 3 orang. Nevin, Amirul, Khairi. Okay. So ini adalah cara untuk kita lukis persilangan set dalam bentuk Venn diagram. Okay. So yang tu faham untuk persilangan set. Kita tengok contoh. Contoh 1, diberi set semesta iaitu X ialah integer 1 hingga 10. Set P nombor ganjil, set Q nombor perdana, set R gandaan 3. So soalan A1, senaraikan semua unsur bagi persilangan set yang berikut. P bersilang C. Okay. So kita punya set semesta adalah nombor 1 hingga 10. So nombornya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, set P nombor ganjil. So senaraikan dulu daripada ruang sampel ni yang mana nombor ganjil. So kita ada 1, kat sini dah ada senarai dah. 1, 3, 5, 7, 9. Set Q ialah nombor perdana. Okay, daripada sampel ni, mana nombor perdana? Iaitu 2, 3, 5, 7. Okay, daripada sini, awak tengok mana unsur yang sama antara P dengan Q. Kita nak cari persilangan P dengan Q. So, yang sama 3, 5, 7. Jadi, 3, 5, 7. So, jadi senaraikan semua unsur bagi persilangan set P bersilang Q. Ni. Sama dengan, jangan lupa curly bracket ni, notation set ni, 3, 5, 7. Okay, senang je kan untuk persilangan. Okay, kemudian P dengan R. P bersilang R. Sama juga, awak kena senarai dulu P apa dia, R apa dia. R ialah gandaan 3. Tapi awak kena ambil nombor yang di dalam set semesta sahaja. Okay, so dapatlah 3 dan 9. Okay, yang lain-lain pun samalah. Q bersilang R. Q ialah nombor perdana. R. Nak senang awak kena senarai dulu. Q tu apa, R tu apa. Lepas tu cari yang unsur yang sama. Okay. Itu soalan A. Okay, dah faham kan? So soalan B, nyatakan bilangan unsur bagi set yang berikut. Dia nak bilangan. Bila nampak ada N ni, N ni maksudnya bilangan. N maksudnya bilangan P bersilang Q. Bilangan unsur P bersilang Q.
Bilangan tu nak berapa lah, berapa unsur yang bersilang. So P bersilang Q tadi kita dapat dah. 3, 5, 7 kan. So bilangan dia ada berapa? 1, 2, 3. So jawapan dia 3. Bila nampak N ni maksudnya bilangan. So jawapan dia 3. Kalau B2, bilangan P bersilang R, kita ada 2 saja. So N ni maksudnya number of P bersilang R, 2. Kemudian number of Q bersilang R, iaitu 3 saja, so 1 je lah. Okey, yang keempat, P bersilang Q bersilang R, 3, unsur dia 3, so ada 1 saja. So bilangan dia 1 lah. Okey, itu untuk soalan kalau dia tanya bilangan. Kemudian, bagaimanakah anda menentukan persilangan antara 2 atau lebih set dengan gambar rajah Venn? Okey, persilangan, ni yang untuk kita tunjukkan dalam bentuk gambar rajah Venn. So, kalau ada persilangan P dan Q, so yang bersilang kawasan kat tengah ni. Okey, kat tengah ni. So, lorek kat tengah. Okey, kalau yang kedua ni, P bersilang Q. Kalau set yang macam ni, Q dalam P. Maksudnya Q ni juga adalah subset kepada P. Set Q ni berada dalam P. So, subset lah Q adalah sub kepada set P. Tapi kalau kita cari persilangan P bersilang Q, kita akan dapat kawasan Q. So, jadi Q subset P adalah sama juga dengan P bersilang Q. Okay, so P bersilang Q sama dengan Q. Sebab kita dapat P bersilang Q tu kawasan dalam, so dia bersamaan dengan set Q. Okay, so P bersilang Q juga adalah subset bagi P lah. So kalau kita P bersilang Q adalah Q kan. Ni, so Q subset P. Okay. Kemudian yang ketiga, P bersilang R. So, lorek untuk persilangan P dengan R sahaja. So, ini jelas kawasan dia. Okay. Kemudian, kalau bersilang 3 set, P bersilang Q bersilang R, so kawasan dia dekat dalam, overlap dekat 3 ni. So, kat situ. Okay. Okay, ingat balik set kosong ialah set yang tidak mengandungi sebarang unsur dan boleh diwakili oleh simbol. Ni null set dan juga ataupun empty set. Simbol ni ataupun simbol curly bracket, lepas kosong ke dalam dia. Okay. Kita tengok contoh 3, diberi set A, nombor dalam dadu, set B, nombor genap dalam dadu, set C 789. Soalan dia, senaraikan semua unsur bagi persilangan set yang berikut. Okay, A nombor dadu. So kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Set B, nombor genap dalam dadu, so 2, 4, 6. Set C 7, 8, 9. Okay, lepas dah senarai, baru tengok dia nak unsur bagi A bersilang B. So, A bersilang B, tengok dekat A dengan B, ada tak unsur yang sama? So, kita ada 2, 4, 6. So, awak senaraikanlah. So, A bersilang B adalah sama dengan 2, 4, 6. Kalau B bersilang C, tengok B bersilang C, ada tak unsur yang sama? Tak ada. So, kalau tak ada, kita tulis set kosong lah. Simbol set kosong. Kemudian A bersilang C. A bersilang C, ada tak yang sama? Tak ada juga kan? Tak ada juga. So, set kosong juga buat. Okay, soalan B. Lukis gambar rajah Venn yang mewakili set A, B dan C
dan lorekkan kawasan yang mewakili persilangan set yang berikut. Okey. Okey, kalau kita tengok A, tadi nombor dalam dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tengok A dengan B ada persilangan. Kan? Jadi, kita boleh lukis B duduk dalam A. Lepas tu A dengan C tak ada persilangan, B dengan C pun tak ada persilangan. So C kita kena lukis di luar lah. Dia takkan overlap dengan mana-mana set. So dia dekat luar. Asingkan. Cuma A dengan B dia ada persilangan. So boleh lukis B, boleh buat B dalam A. Sebab apa? Sebab semua unsur B berada dalam set A. Dalam sebab A kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kita boleh lukis B dalam A lah. Sebab semua unsur B merupakan unsur A juga. Okey. So lepas lukis macam ni, dia suruh lorekkan kawasan yang mewakili A bersilang B. So A bersilang B adalah tadi kita dapat 246. 246 kan. So kita boleh lorek semua unsur bagi set B ni, bila lorek semua. So kita kat sini kita boleh tahu, kita boleh katakan yang B juga adalah subset bagi A. Okey. Kemudian yang kedua kita kena lorek B bersilang C. B bersilang C tak ada kan? Tak ada, so tak ada lah. Tak boleh lorek lah. Sebab tak ada. Jadi set B dan set C tidak mempunyai unsur yang sepunya. Okey. So saya harap awak faham untuk persilangan set. Okey, sekarang kita masuk ke okey, di bawah persilangan ni kita ada subtopik iaitu pelengkap. Okey, bawah ni ada pelengkap. Pelengkap bagi persilangan set. Okey, apa itu pelengkap? Pelengkap bagi persilangan set ditulis menggunakan tanda, okey ada koma kecil kat atas ni. Macam ni lah contoh dia. A bersilang B, lepas tu ada pelengkap. Dibaca sebagai pelengkap bagi persilangan set A dan set B. Pelengkap bagi persilangan set A dan set B bermaksud semua unsur yang bukan dalam persilangan set A dan set B. Okey, pelengkap ni maksudnya unsur yang bukan dalam persilangan set A dan set B. Okey, contoh 4 tengok. Diberi set semesta nombor 1 hingga 8. Set A 1, 2, 3, 4, 5, 6. Set B 2, 4, 6. Set C 1, 2, 3, 4. Senaraikan semua unsur dan nyatakan bilangan unsur. Okey, senaraikan unsur A bersilang B. A bersilang B. A adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. B 2, 4, 6. So dapat 2, 4, 6 lah yang sama. 2, 4, 6. Kan? So kita persenarai lah yang ni. Tapi dia nak pelengkap. Pelengkap tu maksudnya yang selain daripada A bersilang B tadi. Selain daripada 2, 4, 6. Kita kena senaraikan. Jadi yang tinggal kan nombor asal dekat set semesta kita ada 1 hingga 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So selain daripada 2, 4, 6 adalah nombor 2, 4, 6. So 1, 3, 5, 7, 8. 2, 4, 6. Okey, so senaraikanlah. Allah. Senaraikan jadi 1, 3, 5, 7, 8. 1, 3, 5, 7, 8. Okey, lepas dah senarai, nyatakan bilangan. So bilangan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. So ada 5 unsur untuk
pelengkap bagi A bersilang B. Pelengkap tu maksudnya yang unsur yang selain daripada A bersilang B. Okay, soalan B, A bersilang C, pelengkap. So first cari dulu persilangan A bersilang C. Okay, A 1, 2, 3, 4, 5, 6. C 1, 2, 3, 4. Okay. So A bersilang C adalah 1, 2, 3, 4. Inilah 1, 2, 3, 4. So kita pun senarai yang ni. Tapi dia nak pelengkap kan? Pelengkap, so selain daripada 1, 2, 3, 4 adalah 5, 6, 7, 8. So bilangan dia ada 4. Okay, seterusnya C. A bersilang B bersilang C. Kena senaraikan dulu. Sama jugalah senaraikan A tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. B 2, 4, 6. C 1, 2, 3, 4. So kita tengok mana yang sama. Ada tak yang sama? So nombor apa je yang ni? Yang sama untuk 3 set lah. So kita ada 2. Sini B pun ada 2. C pun ada 2. Okay, kemudian 3. Tak ada, set B tak 3. 4. So A ada 4 juga. B ada 4. C pun ada 4. So 2 dengan 4 je lah. Okey, tapi dia nak pelengkap. Pelengkap, so selain dari 2 dengan 4 adalah 1, 3, 5, 6, 7, 8. Jadi bilangan dia ada 6. Okey. Okey, kemudian bagaimana untuk menentukan pelengkap bagi persilangan antara 2 atau lebih set dengan gambar rajah Venn. Okey, misalnya kita nak wakilkan dalam bentuk Venn diagram untuk pelengkap ni. Contoh yang pertama, P bersilang Q pelengkap. Okey, P bersilang Q kita tahu adalah kawasan kat dalam ni. Kan? Tapi pelengkap. So selain daripada kawasan ni, kita lorik yang kat luar lah. Yang kat luar termasuk sekali set semesta. So lorik yang kuning tu. Kawasan dia yang kuning. Okey, yang kedua, P bersilang Q pelengkap. Sama jugalah. P bersilang Q adalah dalam ni. So selain daripada tu, kat luar lah. Termasuk set semesta. Kemudian yang ketiga, P bersilang R pelengkap. P bersilang R, kawasan dia sini. So selain daripada tu adalah dekat luar. Sama jugalah yang ni. Yang keempat ni, P bersilang Q bersilang R, kawasan kecil kat dalam tu. Yang bersilang tiga-tiga ni. Tapi dia nak pelengkap, so dekat luar. Tak termasuk yang dekat dalam yang kecil tu. Okay. So itu cara untuk lorik. Okay, kita tengok contoh ni. Contoh 5. Diberi aktiviti Koko yang disertai oleh 3 orang murid seperti dalam set P, set Q dan set R dengan keadaan set semesta. Okay, set semesta kita ada pengakap, matematik, hoki, bola sepak, sejarah, badminton, kadet polis. So P tu adalah set untuk pengakap, matematik, hoki. Q, kadet polis, sejarah, badminton. R, pengakap, sejarah, bola sepak. Senaraikan semua unsur bagi set yang berikut. Okay, P bersilang R. Apa yang sama? Tapi dia nak pelengkap kan? Okay, P bersilang R. Yang sama adalah pengakap. Ni. Tapi dia nak pelengkap. Jadi, pelengkap adalah yang selain daripada pengakap lah. Iaitu matematik, hoki, bola sepak, sejarah, badminton, kadet polis.
matematik, hoki, bersifat sejarah. So ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Okay. So senaraikan yang inilah cara dia senaraikan. Kemudian soalan B dia suruh lukis. Lukis gambar rajah van. So kita ada 3 set. Okay, nak lukis Venn diagram ni, awak boleh lukis apa-apa saja bentuk. Sama ada nak buat bulat ke, petak ke atau segitiga. Macam ni contoh dia buat bulat dengan segi empat. P, nara gambar tadi, pengakap matematik hoki, tapi P bersilang R. Okay. R adalah pengakap sejarah bola sepak, pengakap sejarah bola sepak. Q, badminton, sejarah, kadet polis. Okay, tapi P bersilang R tadi kita tahu pengakap kan. Jadi pengakap ni kat sini dia persilangan P dengan R kawasan ni. Kita kena lihat macam ni lah. Okay, cumanya untuk P bersilang R, dia nak pengakap kan. So tapi dia nak pelengkap selain daripada P bersilang R, maksudnya selain daripada pengakap, yang kat luar tu lah kita lorek yang ni, yang warna kuning ni. So ini jawapan dia lah untuk pelengkap bagi P bersilang R. Okay. So kemudian yang kedua, R bersilang Q pelengkap. Okay, R bersilang Q, kita tengok kat sini kat gambar ataupun okay, tengok kat sini. R bersilang Q, apa yang sama? Kita ada sejarah. So sejarah je lah. So sejarah. So selain daripada sejarah, R bersilang Q pelengkap. Selain sejarah, senaraikan pengakap, matematik, hoki, bola sepak, badminton, kadet polis. Okay, so cara nak lukis Venn diagram dan lorek kan? Dia lorek kan? Lukis dan lorek. So selain daripada sejarah lah. Lorek yang dekat luar ni. Selain sejarah. Senang je. Okay. Yang ketiga pula, P bersilang Q bersilang R pelengkap. Tengok ada tak yang bersilang 3-3? Tak ada kan? Okay, tak ada. So, kalau tak ada, selain daripada tak ada tu maksudnya, ni tak ada, set kosong. So, selainnya adalah semua lah. Lorek lah semua. Okay. Okay, habis yang pelengkap. Kita nak habiskan persilangan set dulu. Lepas tu kita ada selesaikan masalah. Okay, bagaimanakah anda menyelesaikan masalah yang melibatkan persilangan set? Okay, kita tengok contoh. Sekarang selesaikan masalah. Penyelesaian masalah melibatkan persilangan set. Contoh 6, sebanyak 140 orang murid tingkatan 5 diberi peluang untuk menyertai kelas intensif untuk mata pelajaran sejarah dan bahasa Melayu. Sebanyak 65 orang murid memilih kelas bahasa Melayu. 70 sejarah, 50 bahasa Melayu dan sejarah. Hitung jumlah murid yang dapat menyertai kelas intensif. Okay, so jumlah semua 140 untuk menyertai kelas sejarah dan BM. So first kena memahami masalah dulu. First kita senaraikan semua maklumat. Okay, jumlah semua murid ada 140. Okay, 65 orang memilih bahasa Melayu. So bahasa Melayu ada 65. 70 memilih sejarah. Manakala 50 memilih bahasa Melayu dan sejarah. Okay, so hitung murid yang dapat menyertai kelas intensif. Okay, so set semester adalah 140. B, murid memilih kelas Melayu. So set B,
65. Set S iaitu set yang memilih sejarah 70. So first cuba lukis dulu Venn diagram. Okay. Kita patutnya ada 2 set lah. Kita ada bahasa Melayu dan sejarah. Okay, Venn diagram ni jangan lupalah lukis sekali set semesta. Ni kat luar ni kan. Lepas tu dia ada persilangan iaitu BM dan sejarah 50. So awak buat persilangan dan letak siap-siap jumlah dia 50. Yang kat tengah-tengah tu 50. Okey. Yang bahasa Melayu sahaja berapa jadinya? Okey, dia bagi tahu tadi bahasa Melayu yang pilih bahasa Melayu 65. Jadi 65 tu adalah kawasan semua ni lah, termasuk yang persilangan tu. Jadi kalau kita nak cari yang bahasa Melayu sahaja, 65 kena tolak dengan dalam ni. So kita dapat yang bahasa Melayu sahaja ialah 15. Okey, kemudian untuk sejarah, jumlah sejarah 70. Kena tolak yang sejarah dan bahasa Melayu kan kat tengah ni. So sejarah sahaja dapat 20. Okey, jumlah semua 140 kan. So dekat luar, maksudnya yang tak join mana-mana kelas adalah 140 tolak 15 tolak 50 tolak 20, kita dapat 55. So tulis 55 dekat luar set B dengan S. Okay. So lepas kita lukis gambar rajah Venn, so soalan dia kata jumlah murid yang dapat menyertai kelas intensif. Jadi berapa? Yang dapat join ini je lah. 15 tambah 50 tambah 20. Jadi dapat 85. So yang dapat join hanya 85. Jumlah murid yang tidak menyertai, so dekat luar ni, iaitu 55. Okey, boleh faham. So soalan set ni, bila soalan selesai masalah, dia lagi senang awak faham dengan cara awak melukis Venn diagram. Okey. Tengok contoh seterusnya. Contoh 7. Okay, sebanyak 200 orang pelajar Universiti diselidik tentang penggunaan alat teknologi. Hasil kajian menunjukkan 100. Okay, ingat total semua pelajar 200. Okay, hasil kajian menunjukkan 155 memiliki telefon bimbit. So awak tulis siap. Okay, telefon bimbit ada 155. 90 komputer riba ni. Okay. 37 tablet. 4 orang ada dua-dua, komputer riba dan tablet. Komputer riba dan tablet 4 orang. Lepas tu telefon bimbit dan komputer riba 50. 50. Telefon bimbit dan komputer riba sahaja 50. 5 orang memiliki telefon bimbit dan tablet sahaja. Telefon bimbit dan tablet sahaja 5. Okay, dan 83 orang memiliki telefon bimbit sahaja. Telefon bimbit sahaja 83. Dah senarai semua. Hitung jumlah murid yang memiliki ketiga-tiga alat teknologi. So, memang kena buat Venn diagram terus. So, kita ada berapa set ni? Telefon bimbit, komputer riba, tablet. Okay, so ada 3 je lah. 3 set. Okay, ada tak yang overlap 3 set? Yang suka 3 komputer riba, tablet dan telefon bimbit. Dia tak beritahu kan? Okay, yang tu kita nak cari. So first lukis dulu. Untuk yang B ni adalah telefon bimbit. Okay, awak kena letak siap-siap. B ni apa, K apa. Awak boleh je ambil huruf lain tapi kena tulis lah set. Kalau huruf lain tu kena tulis siap-siap. Awak nak letak dia sebagai apa, set mana. Kalau nak letak A telefon bimbit, A lah. Tapi nak senang yang ni, dia guna telefon bimbit B, komputer riba K, tablet T.
Okay, so first kita tengok dulu yang ada yang ada persilangan. Iaitu first kita tengok telefon bimbit dengan komputer riba. So B dengan K iaitu 50. So B dengan K 50 sebab dia kata telefon bimbit dan komputer riba sahaja. So bila sahaja maksudnya dia bersilang antara dua set sahaja. Telefon bimbit dan komputer sahaja. So kat sini kawasan dia 50. Dia takkan termasuk sampai bawah sebab kalau masuk bawah ni yang suka tablet juga. So kita nak dua je. Sebab tu dia ada perkataan sahaja. Telefon bimbit dan komputer riba sahaja 50. Kemudian lagi kita ada komputer riba dan tablet 4 sahaja. So 4 kat sini. Kemudian telefon bimbit dan tablet sahaja iaitu 5. Okay, dah isi semua. Total semua 200. Ingat 200. Apa lagi maklumat kita boleh isi? Okay, telefon bimbit sahaja 83. So dekat sini 83. Kita boleh isi 83. Sebab yang telefon bimbit sahaja ni dia takkan bersilang dengan mana-mana. So kawasan dia kat luar, kat sini lah kawasan dia. Sini 83. Okay, sekarang yang kita tak tahu komputer riba sahaja. Yang kita tak tahu ni yang dia letak Y, P, Q. Yang ni kita tak tahu. Dengan X yang overlap 3-3. Okay, apa lagi yang kita belum ni? Telefon bimbit 155. Okay, jumlah yang suka telefon bimbit adalah 155. Maksudnya jumlah set bagi ni, kawasan semua ni adalah 155. Okay, so kita boleh cari X terus lah. Sebab kita ada 50, 5, 83. So cara dia 155. Sebab total telefon bimbit ni 155. So 155 ni tolak dengan 83, tolak dengan 50, tolak dengan 5. Okay, kita dapat 17. So X kat X dekat kawasan dalam ni, X kan? Bila kita tolak, kita dapat 17. So kita dah dapat jawapan untuk yang memiliki ketiga-tiga alat. So X dah tahu 17. Okay, cuba kita kira Y pula. Y Y adalah apa lagi maklumat? 50. Okay, maklumat yang dia ada komputer riba jumlah semua 90. Okay, 90. So kita boleh cari Y. Okay, nak cari Y maksudnya 90 tolak dengan kita nak cari Y sebab 90 tu adalah kawasan semua komputer riba. Kawasan ni semua. Okay, so 90 tolak yang ni tadi kan 50. 50 kat sini 4 kan. Okay, so kita nak Y jadi 90 tolak 50 tolak 4 tolak X. X tadi kita dah dapat 17. So kita dapatlah Y19. Okay, Y19. Sekarang kita nak cari P pula. P kita ada maklumat jumlah yang ada tablet 37. So kat sini kan 5 tadi. So nak cari P 37 tolak 5 tolak 4 tolak X iaitu 17. Kita dapat P 11. So P 11, Y tadi 19. Okay, dah hampir complete kita punya. So nak cari Q yang tak ada apa-apa. Semua tak ada. 200 tolak. Okay, 200 tolak. Tolak 11, tolak 19.
tolak 4, tolak 17, X tadi, tolak 5, tolak 50, tolak 83. Okey. Dan 200, tolak 83, tolak 50, tolak 5, tolak 4, tolak 17, tolak 19, tolak 11. So kita dapat Q11. Jadi untuk jawapan yang B ni, kita dapat 11. Soalan yang A, jumlah yang memiliki ketiga-tiga iaitu X tadi 17. Yang tak ada semua iaitu Q11. Okey. So, saya harap awak faham lah. Sebab tu senang kalau kita lukis Venn diagram. Senang awak nak tengok. Okey, habis untuk selesaikan masalah. Okey, kita stop dululah setakat tu untuk persenangan set. Nanti kesatuan set nanti kita sambung next lah. Jadi, okey, lepas awak tengok video ni, saya nak awak cuba buat praktis kendiri 4.1C. Okey, 4.1C. Okey, kejap lagi kita bincang. Okey, buat semualah 1, 2. Praktis 4.1C, 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey, kejap lagi kita bincang. Saya akan panggil lah siapa-siapa mana-mana yang bertuah untuk present. Okey, itu sahaja untuk persilangan set. Okey, terima kasih.